Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Khairi bin Musa A144758 dalam rancangan Isu Undang-Undang Jenayah Perbandingan. Isu Undang-Undang Jenayah Perbandingan pada kali ini akan membincangkan satu topik, perbandingan antara niat dan mesra di dalam Undang-Undang Jenayah. Jadi, untuk mengetahui apakah perkara-perkara yang akan dibincangkan pada kali ini, ayo sama-sama kita saksikan video ini. Apakah itu niat dan mensrea di dalam Undang-Undang Jenayah dan bilakah ia dikuatkuasakan? Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan persoalan yang pertama berkaitan dengan apakah itu niat dan mensrea di dalam Undang-Undang Jenayah. Baik, dan juga persoalan berkenaan dengan bilakah ia mula dikuatkuasa ataupun dari manakah asal usulnya. Saya percaya bahawa para penonton mesti pernah dengar apakah itu niat sebelum ini. Dan saya percaya juga bahawa penonton mungkin tidak pernah mendengar apakah itu mensrea. Saya percaya itu. Jadi, saya akan terangkan apakah niat dan mensrea di dalam Undang-Undang Jenayah. Baik, niat ini digunakan di dalam istilah niat digunakan di dalam Undang-Undang Jenayah Islam, manakala mensrea digunakan di dalam Undang-Undang Jenayah Sivil ataupun dipanggil Undang-Undang Jenayah Ciptaan Manusia. Baik, niat jika dilihat dalam Kamus Dewan, ia terdapat dua maksud. Yang pertama ialah tujuan. Sesuatu perbuatan itu dilakukan seperti mematikan orang sakit dengan tujuan hendak menamatkan penderitaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, niat ini ialah ingatan dalam hati seperti hendak ke sesuatu tempat. Manakala niat di dalam Undang-Undang Jenayah membawa maksud sebagai melakukan jenayah dengan penuh sedar, dia sedar melakukan jenayah itu, dia dipanggil dengan istilah idrak, dan sengaja atau dengan pilihannya sendiri dan disebut sebagai ikhtiar dan tidak mempunyai dalihan atau alasan syarak. Ini adalah niat berdasarkan kepada Undang-Undang Jenayah Islam. Manakala mensrea pula digunakan dalam Undang-Undang Jenayah Sivil. Maksud mensrea menurut Kamus Dewan ialah melakukan jenayah dan pengetahuan bahawa sesuatu perbuatan yang akan dilakukan itu adalah salah. Di dalam common law, mensrea adalah proses mental ketika melakukan perbuatan jenayah yang mengakibatkan sesuatu kejadian jenayah berlaku sebagai actus reus. Actus reus ini adalah perbuatan jenayah itu. Ini bermakna tingkah laku yang mengakibatkan jenayah, yakni kejadian jenayah itu adalah dengan rangsangan, dorongan atau gerakan mensrea. Ia juga bermaksud niat jahat atau a guilty mind. Ada juga yang mengertikan mensrea sebagai keadaan fikiran yang jelas terhadap sesuatu perlakuan atau kejadian itu. Jadi secara umumnya niat dan mensrea dalam Undang-Undang Jenayah ini adalah membawa maksud pada tujuan dia melakukan perbuatan jenayah itu. Okey, itu secara umumnya. Okay. Berkenaan dengan bilakah niat dan mensrea ini dikuatkuasakan, berkenaan dengan niat ini adalah secara prinsipnya niat ini telah dikuatkuasakan sejak kedatangan Islam lagi. Ia adalah berdasarkan suatu hadis yang cukup yang selalu ataupun yang selalu didengari oleh masyarakat Islam, iaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang bermaksud sesungguhnya segala perbuatan dikira dengan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang mendapati apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi niat ini memang telah wujud lama, manakala mensrea
dia mula sebelum mensrea diwujudkan dalam perundangan jenayah sivil dahulu, dia hanya menggunakan actus reus tanpa mensrea. Kemudian selepas abad ke-17 Masihi, iaitu zaman revolusi Perancis, yang mana Eropah pernah menjajah negara Arab, dan dari situ dia terkesan dengan perundangan Islam, lalu niat dimasukkan ke dalam elemen-elemen jenayah sivil, yang mana sebelum itu dia hanya menggunakan actus reus. Kemudian selepas menjajah tanah Arab, dia telah memasukkan elemen satu lagi, iaitu niat yang disebut sebagai mensrea. Itu adalah bagaimana asal usul niat dan mensrea di dalam undang-undang jenayah. Apakah terdapat perbezaan dan persamaan di antara mensrea dan niat di dalam undang-undang jenayah? Berkenaan dengan persoalan kedua, iaitu apakah ada perbezaan dan persamaan di antara niat dan mensrea. Di sini memang terdapat persamaan dan juga perbezaan di antara keduanya. Persamaan yang dimaksudkan tidaklah membawa kepada pengertian secara mutlak sehingga tidak terdapat bibit-bibit perbezaan, dan begitu juga berkenaan dengan perbezaannya. Malah maksud persamaan di sini lebih berbentuk persamaan dari segi keperluannya dalam tanggungjawab jenayah, yang bermaksud pensabitan kesalahan. Manakala perbezaan yang terdapat dalam kedua-dua perkara ini, niat dan mensrea, adalah dari segi konsep dan elemen-elemen atau unsur-unsur yang diperbahaskan di dalam kedua-dua perkara tersebut. Maksudnya di sini ialah dari segi keperluannya, dari segi hendak membuktikan satu-satu jenayah, niat memang diperlukan. Begitu juga dalam jenayah sivil, mensrea memang diperlukan. Itu yang dimaksudkan persamaan di antara keduanya. Manakala perbezaannya ialah dari sudut perbahasan niat dan juga mensrea, itu memang terdapat perbezaan, yang mana dari segi elemen niat itu sendiri berbeza dengan elemen yang terdapat dalam mensrea. Okey, kita pergi kepada perbahasan mengenai niat itu sendiri. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, niat ini diguna pakai di dalam undang-undang jenayah Islam. Itu yang pertama. Baik, niat ini ia disebut sebagai unsur maknawi atau unsur adab, yang dipanggil niat adalah salah satu. Niat ini merupakan rukun jenayah, yang mana rukun jenayah Islam ini ada 3. Yang pertama, perbuatan jenayah itu sendiri, peruntukan di dalam perundangan ataupun di dalam ayat Al-Quran ada menerangkan bahawa perbuatan itu adalah salah dan terdapat peruntukan hukuman terhadap itu. Rukun yang kedua ialah perbuatan jenayah itu sendiri, dan yang ketiga ialah niat. Okey, niat ini termasuk salah satu rukun jenayah. Jadi jika salah satu daripada rukun jenayah tidak dapat dibuktikan semasa pembicaraan, maka si tertuduh akan dibebaskan. Maknanya niat ini jika tidak dapat dibuktikan di dalam satu-satu pembicaraan kes, maka si tertuduh akan dibebaskan. Itu merupakan kepentingan niat di dalam undang-undang jenayah Islam. Al-Quran ada menyebutkan tentang orang yang sengaja melakukan kesalahan dan orang yang tidak sengaja melakukannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengajakan oleh hatimu. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-5.
Baik, berkenaan dengan niat ini terdapat dua elemen di dalam niat ini, iaitu yang dipanggil sebagai al-idrak dan juga al-ikhtiyar. Apa itu al-idrak? Baik, al-idrak ini bermaksud menyadari atau mengetahui, manakala al-ikhtiyar pula bermaksud pilihan sendiri. Maksudnya al-idrak ini penjenayah itu melakukan kesalahan itu dengan dia menyedari bahawa perbuatan yang dilakukan itu adalah salah, ataupun dia mengetahui, dia ada pengetahuan bahawa sesuatu jenayah itu adalah salah. Ikhtiar pula ialah pilihan dia sendiri. Ini bermaksud dia melakukan jenayah itu tanpa ada paksaan daripada orang lain. Itu adalah rukun ataupun elemen yang terdapat dalam niat. Baik. Seterusnya, niat ini sebagai contoh yang boleh kita lihat ialah bagaimana hendak menunjukkan adanya idrak dan juga ikhtiar. Seseorang yang telah dewasa, dia ni mengetahui bahawa membunuh itu adalah haram, dan juga dia mengetahui bahawa akan terdapat dia mengetahui bahawa perbuatan itu adalah salah, dan dia menyedar ketika ia melakukan perbuatan membunuh, dan juga dia mempunyai ikhtiar, iaitu pilihan sendiri. Dia melakukan pembunuhan itu tanpa dipaksa oleh sesiapa pun. Jadi daripada itu kita dapat lihat dua elemen itu menunjukkan dia mempunyai niat untuk melakukan jenayah membunuh. Okay, itu yang dapat saya gambarkan berkenaan dengan niat. Baik, seterusnya kita pergi kepada perbahasan mengenai mens rea. Baik, mens rea sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mens rea ini dikuatkuasakan selepas abad ke-17 Masihi, di mana selepas revolusi Perancis. Jadi sebelum itu unsur mens rea di dalam undang-undang jenayah sivil ini ia tidak dikira. Dia hanya mengambil kira actus reus, yakni perbuatan, tanpa diambil kira mens rea. Yang mana pernah berlaku satu kes binatang yang melakukan kesalahan, diambil tindakan, kemudian dirampas binatang itu dan diserahkan kepada pemerintah. Itu ketika mana mens rea belum lagi diwujudkan dalam undang-undang jenayah sivil. Kemudian selepas abad ke-17, mens rea ini telah diwujudkan, lalu dijadikan sebagai elemen-elemen jenayah. Yang pertama actus reus, iaitu perbuatan jenayah itu, dan yang kedua dimasukkan elemen yang kedua iaitu mens rea, iaitu tujuan ataupun disebut juga sebagai niat dalam undang-undang jenayah sivil. Jadi fungsi mens rea ini adalah untuk mensabitkan seseorang itu bersalah. Ia mesti membuktikan mens rea itu sendiri. Maknanya jika mens rea tidak dapat dibuktikan, maka si tertuduh akan dibebaskan. Jadi itulah antara juga pentingnya mens rea di dalam undang-undang jenayah sivil. Baik, perkataan mens rea ini timbul daripada suatu prinsip perundangan jenayah dalam bahasa Latin yang berbunyi actus non facit reum nisi mens sit rea. Itu daripada prinsip itu timbulnya mens rea. Maksudnya ialah bahawa sesuatu tindakan itu tidak akan menjadikan seseorang itu bersalah kerana melakukan sesuatu jenayah, melainkan dalam fikirannya itu juga turut bersalah, dalam erti kata lain mempunyai niat yang salah. Okay, daripada prinsip yang berbunyi yang dalam bahasa Latin ini dijadikan unsur kedua dalam undang-undang jenayah sivil. Baik.
elemen mensrea ini merupakan asas untuk suatu tanggungjawab jenayah itu, yakni merupakan asas untuk mensabitkan seseorang itu bersalah dan ia perlu wujud di dalam kesemua jenayah. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, kegagalan membuktikannya akan menyebabkan si tertuduh akan dibebaskan. Baik, ada juga perbahasan mengenai kesulitan untuk membuktikan mensrea, yang mana ada orang mengatakan bahawa bagaimana hendak membuktikan mensrea sedangkan ia perkara yang tidak kita boleh lihat secara zahir, melainkan orang yang melakukan jenayah itu sendiri, dia saja yang dapat mengetahui mensrea jenayah itu. Jadi bagi menjawab perkara ini, mensrea dapat ditentukan daripada gerak-geri yang dilakukan. Jika seseorang itu melakukan sesuatu dengan sengaja, maka ia dianggap berniat untuk melakukan perbuatan itu. Jadi dalam peruntukan Seksyen 39 Kanun Kesiasaan ada menyebut perkataan dengan sengaja yang menggambarkan mensrea seseorang itu. Ia berbunyi seperti berikut. Seseorang dikatakan penyebab kepada suatu kejadian dengan sengaja apabila ia menyebabkan kejadian itu dengan jalan yang ia telah bermaksud hendak menyebabkannya, atau dengan jalan yang pada masa menggunakan jalan itu ia ketahui atau ada sebab mempercayai mungkin menyebabkan kejadian itu. Dengan definisi tersebut, maka seseorang yang dengan sengaja melukakan seseorang yang lain boleh dianggap berniat untuk melukakan orang berkenaan. Juga jika seseorang itu dengan sengaja menembak kepala seseorang dengan sepucuk senapan, maka undang-undang menganggap bahawa orang yang melakukan perbuatan tersebut berniat untuk membunuh seseorang yang berkenaan itu. Kanun kesiasaan itu juga menyebutkan bahawa jika seseorang itu mengetahui hasil atau akibat daripada perbuatannya itu, maka ia juga dianggap sengaja serta berniat untuk melakukan perbuatan itu. Statut atau undang-undang bertulis juga ada menyebutkan perkataan-perkataan lain bagi menggambarkan erti mensrea itu. Contohnya perkataan niat, pengetahuan, sebab mempercayai, gopoh, kecuaian, dengan curang, dengan tipuan, dengan jahatnya, dengan sukarela dan seumpamanya. Jadi kesemua ungkapan ini dia adalah merujuk kepada niat jahat, iaitu mensrea. Secara kesimpulannya, niat dan mensrea ini, kedua-dua perkara ini saling memainkan peranan yang penting dalam yang mana niat ini adalah penting di dalam undang-undang jenayah Islam, manakala mensrea juga adalah perkara yang penting di dalam undang-undang jenayah sivil. Jadi jika pihak pendakwa gagal membuktikan niat di dalam undang-undang jenayah Islam maupun mensrea di dalam undang-undang jenayah sivil, maka si tertuduh akan dibebaskan kerana ia adalah rukun ataupun elemen dalam sesuatu jenayah itu. Itu yang dapat kita lihat secara persamaan di antara keduanya. Dari segi perbezaannya dilihat daripada sudut perbahasannya dan juga istilah-istilah yang dibincangkan di dalam niat maupun mensrea. Sebagai contoh untuk membuktikan niat itu wujud dalam undang-undang jenayah Islam, dia mestilah memenuhi dua syarat dalam niat ini, iaitu dia mestilah menyedari perbuatannya itu
dan juga dia membuat perbuatan itu dengan pilihannya sendiri. Okay, sebagai contoh yang dapat saya berikan, seseorang yang telah dewasa, okay, dia memiliki sepucuk pistol, lalu dia dengan sedar dia pergi tu, dan tidak ada dia tidak dipaksa oleh mana-mana orang lain untuk menembak orang yang dia hendak tembak itu. Jadi apabila dia melakukan dengan memenuhi dua syarat ini, maka dia telah dikira orang yang telah mempunyai niat untuk membunuh, dan setelah dia melakukan tembakan itu, maka niat telah wujud, perbuatannya juga telah wujud, dan peruntukan hukuman juga ada untuk kesalahan itu. Jadi dia ni boleh disabitkan kesalahan membunuh dan dijatuhkan hukuman. Baik, itu contoh berkaitan dengan niat. Okay, berkenaan dengan mensria, contoh yang dapat kita gambarkan bagi memperjelaskan lagi keadaan ini ialah jika seseorang itu dikatakan mempunyai mensria apabila dia dengan sengajanya dia telah memandu sebuah kereta dengan laju menuju ke arah orang yang dia hendak bunuh itu, lalu dia melanggarnya. Jadi di situ kita dapat lihat dia telah dengan sengaja melakukan pembunuhan itu dengan cara melanggar orang itu. Jadi itu dia dikira boleh disabitkan dengan kesalahan kerana dia telah melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Jika tidak sengaja, kita boleh lihat contohnya seorang yang sedang memotong rumput dengan mesin. Jadi tiba-tiba mata mesin rumput itu tercabut dan terpelanting sehingga terkena pada seseorang yang menyebabkan kematian orang itu. Jadi itu tidak dikira dengan sengaja kerana tujuan dia adalah untuk mesin rumput itu sendiri, bukannya untuk mengenakan mata mesin itu kepada orang. Okey, itu yang dapat kita lihat bagaimana dikatakan sengaja dan tidak sengaja. Jadi saya kira setakat itu sahaja untuk penerangan bagi persoalan yang telah dikemukakan. Jadi semoga ianya menjawab bagi setiap persoalan yang telah diajukan. Jadi saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah apa yang dikatakan niat dan mensria di dalam Undang-Undang Jenayah. Jadi sampai di sini sahaja pertemuan kita untuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Terjumpa lagi.